Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Cikgu harap awak sihat pada hari ini. Okey, baik. Jadi kembali lagi ke kelas reka bentuk dan teknologi bersama Cikgu Marliza. Baik, sebenarnya hari ini kita akan menyambung kembali pembelajaran kita pada minggu lepas. Okey, minggu lepas kita dah masuk pun unit baru iaitu unit 4 teknologi pertanian. Ini yang kita dah belajar minggu lepas. Cikgu tunjuk untuk menimbas kembali apa yang berlaku minggu lepas. Okay, kita juga belajar tentang pertanian bandar, apa itu pertanian bandar. Okey, di manakah kita lakukan pertanian bandar ini, di rumah yang macam mana, di kawasan yang macam mana, kan? Ini semualah yang kita pelajari minggu lepas. Baik, untuk minggu ini kita akan sambung dan tentang kaedah penanaman. Jadi kalau pertanian bandar ni, apakah kaedah penanaman yang sesuai untuk kita tanam, lakukan aktiviti pertanian, tanam sayur dan sebagainya ni. Okey, jadi kita akan tengok apa nota yang diberi. Okey, maklumat ini ada dalam buku teks awak. Okey, muka surat, sekejap cikgu tengok. Dia di unit teknologi pertanian tu lah. Okey, kejap cikgu tak jumpa lagi. Okey, muka surat 67. Okey, muka surat 67 dan hari ini kita akan guna muka surat kita akan belajar tentang muka surat 67 dan 68. Okey, cikgu akan buat penerangan sedikit lah. Okey, kita tengok apa dia kaedah penanaman untuk pertanian bandar ni. Okey, yang pertama, okey, secara konvensional. Okey, konvensional ni cara biasa lah. Okey, cara memang dari zaman dahulu lagi memang guna cara ini. Nampak ni kalau tengok dia guna tanah, ada batas-batas tertentu. Okey, tapi mungkin kaedah ini agak menggunakan ruang yang sangat besar. Okey, jadi mungkin tak berapa sesuai di bandar. Tapi kalau di bandar, kawasan perumahannya luas, kawasan halamannya luas, mungkin sesuai. Okey, jadi yang kedua adalah secara teknologi moden. Moden kalau awak tengok dalam gambar ni macam hidroponik, kaedah hidroponik. Dalam ni ada cecair hidroponik. Lepas tu dia tak guna tanah lah. Okey, dia guna hidroponik. Okey, baik. Jadi pertanian bandar dijalankan dengan pelbagai cara. Okey, macam-macam cara boleh. Okey, bagi menyesuaikan kawasan yang ada, bagi menjimatkan ruang. Okey, ini dia. Okey, tujuan dia untuk menjimatkan ruang. Jadi yang mana-mana pun sesuai, ikut kesesuaian yang ada dengan kawasan. Okey. Baik, lagi apa yang dinyatakan di sini? Okey, menyusun tanaman secara bertingkat pada dinding. Disebabkan tanah tak banyak, okey, halaman tak besar. Okey, jadi boleh gunakan dinding. Kadang-kadang dinding rumah kita kosong kan. Okey, jadi ini yang dia buat, nampak dia gantung pada dinding secara bertingkat. Okey, itu salah satu cara juga. Okey, kemudian kita teruskan lagi. Ini dia. Yang seterusnya, menyusun tanaman berpasu di halaman. Nampak dia letak dalam pasu-pasu. Okey, jadi mudah dialihkan lah. Kalau katakanlah kawasan ini diperlukan, jadi boleh alihkan pasu ke tempat lain. Jadi tak perlu nak merosakkan tanaman. Okey, jadi yang seterusnya, menyusun tanaman secara menegak. Secara menegak, nampak dia gunakan macam bekas yang khas. Okay, tanaman itu disusun secara menegak. Jadi tak perlukan kawasan yang besar, tak perlukan tanah yang besar. Okey, baik. Jadi susunan pokok dan bekas tanaman yang dibuat secara kreatif. Okey, kreatif. Terconteng cikgu. Okey. Dibuat secara kreatif menjadikan kawasan persekitaran kelihatan cantik dan menarik. Okey, jadi disebabkan susunan dia tidak konvensional, di atas tanah sahaja. Okey, di bahagian bawah tak, dia ada buat secara menaik macam ni. Okey, ada yang dalam pasu macam ni, ada yang secara bertingkat pada dinding. Okey, jadi susunan ini menjadikan kawasan rumah jadi cantik dan menarik secara tak langsung. Okey. Baik, jadi itu antara yang tambahan lah untuk minggu ini. Okey, jadi selepas ni kita akan cuba buat aktiviti mengimbas kembali tajuk minggu lalu dan tajuk minggu ini. Okey.
Baik, sebenarnya cikgu ada nak tambah lagi. Kejap Okey, ada sikit lagi cikgu nak tambah. Okey, yang ni. Okey. Kita bincang sedikit tentang kebaikan. Okey, kebaikan pertanian bandar. Okey, sebenarnya kenapa kita sibuk-sibuk nak lakukan pertanian bandar kan? Kenapa tak khaskan kepada petani sahaja? Okey, seperti yang cikgu ada selitkan juga minggu lepas. Okey, kalau kita nak fikir apa tujuan kita menanam pokok, melakukan aktiviti pertanian. Salah satu sebabnya sebenarnya dapat pahala. Pahala yang Allah berikan. Kenapa bila kita tanam pokok dapat pahala? Sebab pokok-pokok ni, sayur-sayuran ni, tumbuhan-tumbuhan hijau ni membekalkan oksigen kepada manusia. Jadi bila oksigen tu disedut oleh manusia, secara tak langsung kita juga dapat pahala. Okay, lepas tu juga menjadi makanan. Daun-daun tu kadang-kadang digigit-gigit oleh haiwan-haiwan serangga-serangga kan. Jadi kita dapat pahala. Okey, itu yang secara rohaninya lah. Okay, baik, kita tengok dalam buku teks muka surat 68. Pertanian bandar memberikan banyak kebaikan jika diusahakan di kawasan rumah kita. Okay, kita nak tengok apa kebaikan dia. Okay, yang pertama, kebaikannya menghasilkan sumber makanan sendiri. Okey, awak boleh tanam sayur, macam cikgu kata, boleh tanam serai, daun kesum, daun kari, sayur-sayuran ke yang mudah hidup macam kangkung. Okey, jadi menjadi sumber makanan. Secara tak langsung boleh menjimatkan perbelanjaan sebab sayur-sayuran ni semua cepat layu. Jadi kalau bila cepat layu, kalau kita beli dekat kedai, kadang-kadang mungkin terpaksa beli satu ikat banyak. Okey, tapi kita bukan nak masak semua. Okey, jadi akhirnya yang separuh lagi layu dalam peti sejuk. Jadi rugi, membazir, berlaku pembaziran. Sedangkan kalau kita tanam, okey, kita hanya ambil apabila kita perlu sahaja. Jadi tak ada pembaziran dekat situ dan sayur-sayurannya juga lebih segar, tak ada yang layu-layu. Okey. Kita tengok yang kedua, kebaikan yang kedua. Okey. Memelihara alam sekitar dengan menggunakan bahan semula. Jadi bahan guna semula sebagai bekas tanaman. Betul. Maksudnya kita apabila melakukan pertanian bandar, secara tidak langsung kita menyumbang kepada alam sekitar yang lebih baik, yang lebih terpelihara, sebab kita gunakan bekas-bekas plastik contohnya untuk menanam sayur-sayuran. Kita gunakan bekas kita semula. Okay, jadi secara tak langsung telah menyumbang kepada pemeliharaan alam sekitar, penjagaan alam sekitar. Okey. Baik, kita teruskan lagi. Okey, yang bahagian bawah. Okey. Yang ini Cikgu Adam yang tadi ni. Okey, baik. Yang ketiga. Okey, ni kebaikan yang ketiga, menjadikan sisa buangan dapur sebagai baja kompos. Dia begini ceritanya. Kalau awak buat pertanian bandar, awak tanam sayur, okey, awak mesti nak letak baja kan pada awak punya sayur tu supaya dia hidup subur. Okey, jadi sekarang ni untuk kita kan sekarang dalam fasa ataupun dalam trend yang terbaru, sebenarnya ini tugas kita, sebenarnya tanggungjawab kita kan. Banyak digalakkan untuk menjaga alam sekitar. Lagipun kita manusia dilahirkan sebagai khalifah di muka bumi ini, memang Allah jadikan kita untuk menjaga apa sahaja yang ada di alam sekitar ini. Okay, jadi bila kita tanam sayur-sayuran, kita perlukan baja. Jadi kita boleh gunakan sisa buangan dapur sebagai baja. Jadi bila berlaku ini, kuranglah pembuangan sisa sampah ke tong sampah. Sebab kalau kita tak ada tanam sayur, kita tak akan guna benda-benda ni semua. Kita tak akan guna untuk jadikan baja. Kita akan buang sahaja. Tapi bila kita tanam sayur, kita akan menjadikan sisa buangan ini sebagai baja. Okey, jadi kita gunakan segala-galanya apa yang ada selagi boleh untuk kebaikan. Okey. Baik, yang keempat. Okey, yang keempat,
Okey, menjadi yang tadi tak padam lagi sebenarnya ni. Okey, ini yang keempat. Menjanakan pendapatan sampingan jika hasil tanaman dijual. Contohnya awak tanam banyak sangat, kawasan rumah awak mungkin besar dan hasil tanaman tu banyak sangat, awak boleh jual kepada jiran tetangga. Okay, kalau terlalu banyak, ataupun awak boleh dapat pahala kan kalau tak nak jual, dapat pahala beri kepada jiran-jiran, okey, untuk kegunaan bersama. Okey, jadi bila ada pendapatan sampingan, awak boleh gunakan duit itu untuk tujuan pembelajaran awak, nak beli alat tulis ke, nak beli buku ke, kan, tak adalah menyusahkan ibu bapa, sekaligus dapat mengurangkan beban ibu bapa. Okey. Baik, kita tengok, tahukah kamu baja kompos ialah hasil perebutan sisa makanan, sisa tanaman dan najis ternakan. Ini kaitan dengan yang atas tadi, itu baja kompos. Okey, jadi kita kumpul benda-benda ni semua, sisa-sisa makanan dalam satu tempat, tutup, ada kaedahnya yang tersendiri. Okey, lepas tu dia akan jadi baja kompos lah, kita letak pada tanaman sayuran kita. Okey, baik, jadi cikgu harap tajuk kita hari ini, pembelajaran kita pada hari ini dapat awak dapat fahami dengan baik. Okey, kita akan buat sedikit aktiviti, latihan sedikit sebentar lagi. Okey, dalam video yang seterusnya. Terima kasih.